السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ucap selamat datang kepada Raja Hisham, Saudara Raja Hisham ke IQ daripada ATM. Saudara Raja Hisham ni orang paling tuan selalu juga tengok LTV sebagai pengacara. Hari ini dia datang IQ dan dia sahabat kita yang selalu ikut kuliah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita mengingatkan diri kita semua untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada rakyat Libya untuk menumbangkan rejim Muammar Gaddafi. Satu rejim yang telah lama menguasai Libya 40 tahun. Bukan soal lama memerintah itu yang menjadi masalah, tetapi ialah soal kerakusan kuasa, kezaliman dan penindasan kepada rakyat jelata. Libya adalah negeri yang paling kaya di Afrika dengan hasil minyak. Kita tak nafikan bahawasanya ada juga sedikit sebanyak Muammar Gaddafi ini menolong orang-orang yang dia berkenan. Tetapi 2/3 daripada rakyat Libya hidup dalam paras kemiskinan. Tidak sampai $2 satu hari pendapatan 2/3 rakyat negara yang kaya dengan hasil minyak. Mungkin nasibnya dekat-dekat macam Terengganu. Saya tak tahu. Terengganu untuk kaya kan, pasal minyak banyak. Tapi ramai juga yang belum cukup kaya. Tapi yang pentingnya ialah 40 tahun memerintah menjadikan rakyat dalam ketakutan, membunuh para penentang, menyeksa mereka secara kejam. Dalam tempoh daripada tahun 70 dia naik sehingga sekarang dia rasa tidak ada siapa yang dapat mencabarnya. Rakyat Libya hidup dalam trauma. Jika kita bertanya pendapat kepada mereka mengenai pemimpin mereka, disebut Al-Aqid, iaitu general mereka, mereka takut. Sehingga mereka yang berada di luar negara, di luar daripada Libya, jika kita bertanya pendapat tentang negara dia ketakutan. Dia akan tengok kiri dan kanan. Dia rasa senantiasa adanya special branch ataupun mukhabarat, perisik Libya yang akan mengintip perkataan mereka dan akan menghukum sesiapa yang memberikan komen yang bercanggah dengan kehendak Muammar Gaddafi. Ketakutan ini sehinggalah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan rakyatnya bangkit. Dan kita amat duka cita kerana dia membunuh rakyatnya dengan begitu banyak sekali. Dia menjadikan
nyawa rakyatnya, dia berperang dengan rakyat. Di sudut itu mungkin sedikit walaupun Mubarak pada awalnya membunuh rakyat, tapi dia tak sanggup untuk meneruskan, apatah lagi apabila tentera tak bersama dengannya. Saiful Islam, anak Muammar Gaddafi, dalam temu bual dengannya, ucapannya pada rakyat Libya menyatakan bahawasanya dia akan berperang sehingga kepada peluru yang terakhir dengan rakyat. Ini adalah sesuatu yang sangat zalim. Apabila rakyat suruh keluar, kau keluar. Rakyat tidak keluar dengan senjata. Rakyat keluar dengan kezaliman, disebabkan zalim memprotes mereka. Dan kita harap proses ini berlaku di seluruh dunia Arab. Walaupun kita tahu di Bahrain ia sebenarnya fenomena yang lain. Ia bukan soal demokrasi dan tidak demokrasi, tetapi ia lebih condong kepada soal mazhab, di mana kerana majoriti pengikut Syiah tidak bersetuju kerana Sunni menguasai Bahrain, dan mereka membuat demonstrasi sekarang. Dan memang mereka menuntut demokrasi, tetapi asas mereka ialah mazhab. Sedangkan di Libya asasnya ialah kekejaman, kesaliman, kerakusan dan pembohongan pemerintah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada rakyat Libya untuk menyelamatkan diri mereka daripada rejim yang zalim. Kita masih lagi dalam kitab Ad-Da'wat bi bab karamatil awliya wa fadlihim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala lamma hadara Uhud da'ani abi min al-layl faqala ma arani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka ghayra nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi wastawsi bi akhawatika khayra fa asbahna fa kana awwal qatil wa dufina ma'ahu akhar fi qabrin ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية أذنه وفي لفظ فجعلته في قبر على حدة رواه البخاري. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bapaknya Abdullah juga adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini nak menceritakan kelebihan bapa Jabir, iaitu Abdullah bin Haram. Abdullah bin Haram iaitu nama bapa Jabir radhiyallahu anhu. Itu abunya Abdullah bin Amr bin Haram. Abdullah bin Amr bin Haram. Jabir ini sebenarnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir yang riwayat ni sebelum kita cerita apa dia. Sahabat Nabi yang antara yang lewat meninggal di Madinah. Selepas daripada Ibnu Umar, dia dianggap sebagai pakar rujuk bagi Madinah. Jabir bin Abdullah. Dan dia antara sahabat Nabi yang dianggap sahabat yang antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang Ansar, Al-Ansari ya, Jabir. Bapa dia iaitu Abdullah bin Amr bin Haram, merupakan sahabat Nabi yang mati di dalam peperangan Uhud. Rian cerita.
Dan bapa dia salah seorang daripada nuqaba, daripada naqib, daripada orang yang mana menghadiri perjanjian malam Aqabah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang mempunyai kedudukan yang hebat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balik pada hadis Jabir. Kata dia, "Lamma hadara Uhud da'ani abi min al-layl faqala ma arani illa maqtulan fi awwal man yuqtal min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bila nak sampai peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni tahun 3. Peperangan yang pertama ialah peperangan Badar. Kemudian peperangan Uhud. Ini yang selalu kita sebut, bagaimana dalam peperangan Uhud orang Islam tewas. Sama ada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah cuba menceritakan bahawa sebenarnya tidak tewas, Rasulullah tak gugur, tapi pada hakikatnya ada kekalahan di sudut kerana sahabat tidak berdisiplin, seperti mana mereka berdisiplin di dalam peperangan Badar. Saya dah sebut hari itu tentang peperangan Badar ulang kali. Perang Badar jumlah orang Islam sangat sedikit, 300 beberapa belas melawan 1000. Allah menurunkan 1000 malaikat, yang pada logiknya 1000 malaikat lawan 1000 musyrikin, semua musyrikin mati. Tetapi kita tahu musyrikin yang terkorban di dalam peperangan Badar ataupun yang mati terbunuh dalam peperangan Badar hanyalah lebih kurang 70 orang. Berapa belas sahabat meninggal syahid dalam peperangan Badar. Kalau logik patutnya musyrikin ni yang mati semua. Kita baca dalam sirah, semua nama sahabat Nabi, semua nama musyrikin yang mati, ada nama sahabat yang membunuh. Menunjukkan walaupun Allah sebut dalam Quran bahawasanya Allah hantar bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat yang dihantar, tapi Allah tak bagi kemenangan percuma kepada orang Islam. Nak menang mesti mereka sendiri yang membunuh musuh. Bila mari perang Uhud, Nabi ada bersama. Nabi kata pada pemanah, jangan turun daripada bukit Uhud. Tapi mereka turun daripada bukit Uhud. Walaupun Nabi ada, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Kita tahu Khalid Al-Walid masa tu dia sebenarnya tak sertai peperangan. Dia melihat peperangan itu berjalan, dan apabila dia tengok saja tentera Islam turun daripada bukit Uhud, dengan cepatnya dia counter peperangan itu, dia mengambil tempat dan menyerang daripada belakang. Nabi kata, kalau apa pun kamu tengok berlaku, jangan turun daripada bukit Uhud. Nabi arah pada rumah kepada pemanah. Kita pergi sekarang ke Mekah, kita akan tengok bukit Uhud. Jadi mereka akan duduk bukit Uhud, dan mereka duduk bukit Jabal Rumah, tempat bukit pemanah ni, pemanah duduk di situ. Jadi kalau apa-apa berlaku, mereka tu hampir pemanah akan panah mereka. Bila mereka tengok tentera musyrikin mula lari, mereka pun turun. Sebab mereka turun sebab kerana biasalah, kadang-kadang sahabat ni insan juga. Allah bagi kelebihan lebihlah daripada kita, tapi Allah tahu mereka insan. Pasal dulu orang perang, orang bawa harta. Bila lari, mereka akan meninggalkan harta yang dinamakan dengan ghanimah ataupun anfal, harta rampasan perang. Bila mereka turun nak dapatkan harta, Khalid Al-Walid tengok mereka dan dia counter mereka, dan akhirnya mereka tewas dalam peperangan tersebut. Nabi cedera, gigi Nabi patah, pipi Nabi luka. Orang yang Nabi sayang, Hamzah bin Abdul Muttalib, terkorban, dan peristiwa yang berduka cita.
Nabi ada, perang kalah. Kalau orang Islam tak ikut peraturan. Kalau orang Islam tak ikut peraturan, Nabi tak ada, lagi ya kalah. Lebih kalah. Dan ini berlaku tuan-tuan. Sebab itu dalam banyak keadaan, untuk memerangi musuh lebih mudah daripada untuk mengendalikan kemenangan dalam banyak keadaan. Mujahidin Afghanistan, masa mereka perang dengan Rusia, mereka gemilang. Tapi bila jatuh Rusia keluar, mereka dapat negara, mulalah mereka ni apa? Mulalah mereka berebut antara satu sama lain dan berperang antara satu sama lain. Tuan-tuan tengok, hatta kebanyakan pemimpin gerakan Islam, hatta parti yang sama ada berslogan Islam ataupun tidak berslogan Islam, yang menyebut tentang kemuliaan perjuangan dan seumpamanya dalam banyak negara-negara dunia ni. Masa awal mereka lawan tu, kita nampak mereka hebat. Tapi bila mereka dapat kuasa, mereka pun kadang-kadang jika mereka tak jaga, mereka juga akan melakukan perkara yang sama yang mereka kutuk musuh-musuh daripada dulu. Sebelum mereka naik, mereka akan sebut zuhud, menghidup macam Umar bin Abdul Aziz. Tapi bila mereka naik, mereka pun tukar lebih pada orang dulu lagi. Bila orang tanya pasal apa tukar sakan sangat, dia kata bukan apa, nak tunjuk Islam ni hebat. Pasal apa dulu hang tak hebat benar ni. Saya bukan berpemikiran sosialis untuk menyatakan tak boleh, tetapi kadang-kadang kita lebih sangat masa awal tu, bila kita naik, artinya kita ulang benda yang sama. Kita ingin berlaku reform, ingin berlaku pembaikan dalam negara orang Islam. Tapi kita antara dua keadaan. Satu, kerajaan-kerajaan dalam dunia Islam yang dianggap mempunyai masalah, corrupted, yang kita tak boleh harap. Yang kedua masalah kita ialah yang nak mengganti tu, yang juga dalam banyak keadaan pun tak berapa boleh harap. Sebab tu Nabi SAW apabila nak buat proses nak mengambil Madinah, Allah bagi landasan 10 tahun. 10 tahun ni 10 tahun didik orang. Sabar, zuhud, tahajud, doa, mengenepikan kepentingan dunia. Sehingga generasi yang solid ni, mereka ni pergi ke Madinah dan mereka ni ambil Madinah. Lalu mereka menjadi suatu kerajaan contoh. Demikian kesinambungan anak-anak buah Nabi SAW, Al-Khulafa Ar-Rashidun. Mereka adalah orang yang dididik oleh Nabi SAW. Maka kita tengok kerajaan mereka mempunyai kesan didikan Nabi. Tapi kemudian datang selepas itu, mereka yang berebut kuasa, mereka yang berperang, mereka yang nak kuasa, sehingga terlupa bertanya, adakah aku akan jadi macam orang sebelum daripada aku? Ada apa yang penting apa kena jatuhkan dia ni? Siapa nak ganti aku tanya. Maka itulah yang menyebabkan bukan tidak berlaku proses perubahan kepimpinan dalam dunia Islam, tapi kadang-kadang kepada keadaan yang lebih teruk. Kerajaan Abbasiyah merampas kerajaan Bani Umayyah, perang, tapi akhirnya lebih teruk. Kita mahu berlaku perubahan dalam negara-negara orang Islam. Kita mahu semua golongan yang korupsi ditukar, tetapi kita mahu ditukar dengan yang lebih baik. Islam menyatakan menumbangkan jahiliyah dan menegakkan Islam di atas runtuhan jahiliyah. Sebab itu Islam kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Dia peruntuhkan semua ilah
dia tegakkan yang satu, iaitu Allah. Runtuhkan yang buruk, tegakkan yang baik. Kita nak supaya yang buruk pergi daripada dunia Islam. Tetapi kita nak yang dalam masa yang sama kita mesti pastikan yang nak mengganti itu yang akan memberikan proses yang baik. Kalau kita tahu, kalau kita tengok Mesir, kita tengok Libya, proses untuk menghalau sesuatu rejim bukan senang. Mengapa? Memakan korban. Korban yang hari rejim itu korban kerana orang nak tombang dia satu hal. Tapi dalam masa 40 tahun, entah berapa puluh ribu yang Muammar Gaddafi seksa, kita jangan tanya. Dalam masa 30 tahun, berapa ribu yang menjadi mangsa Mubarak, jangan tanya. Sehinggalah dia boleh dinyapkan. Tiba-tiba kita jatuhkan satu rejim, kita naikkan rejim yang baru, jenuh pula nak buang balik. Sebab itu bila menghalau sesuatu rejim, pastikan yang naik itu bukan yang jahat, tapi yang naik itu yang baik. Rakyat Mesir menjatuhkan Raja Farouk. Dulu Mesir Raja Farouk mewah Raja Farouk. Tuhan saja tahu dia nanti. Isteri dia dalam buangan pun, duduk dalam buangan pun, masa awal dia buang masih disuruh orang panggil kat dia Jalalatul Malikah, Duli yang Maha Mulia, permaisuri. Sehingga akhirnya dia mati sebagai seorang cleaner, pencuci gini, pencuci kalau saudara pencuci sampah. Habis rentak. Buang dia, naik Jamal Abdul Nasir. Bagi sekejap, tapi Jamal Abdul Nasir pun bunuh ramai. Al-Ikhwan al-Muslimun lebih kurang dijangka 60,000 hilang pada zaman Jamal Abdul Nasir. Yang menaikkan Jamal Abdul Nasir ialah Al-Ikhwan al-Muslimun. Dia sokong mereka. Tapi akhirnya dia menjadi rejim yang baru. Dia membunuh, yang menyembelih rakyat Mesir. Termasuk ramai Syekh Qutb, ramai Abdul Qadir Audah, semua orang cerdik yang digantung pada zaman Jamal Abdul Nasir. Mereka ni yang menolong dia naik. Kita gembira Mubarak sudah pergi dan dinyahkan. Tapi kita harap rakyat Mesir kena pastikan yang akan naik nanti di Mesir adalah orang yang tidak akan menzalimi mereka untuk kali kedua. Kata dia, apabila datang peperangan Uhud, bapa aku panggil aku dan kata kepada aku, ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtal min ashabin nabi. Aku rasa aku tak nampak, melainkan aku rasa akulah orang yang awal yang akan mati di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inni la atruku ba'di a'azzu alayya minka ghaira nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak meninggalkan selepas daripada aku sesuatu yang lebih mulia, yang lebih kusayang kepada aku lebih daripada engkau, melainkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak ada lah yang paling kusayang engkau kecuali Rasulullah. Rasulullah paling banding. Oh, itu hebat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi. Kita kata kalau kita hidup zaman Nabi pun seronok kita boleh jadi sahabat Nabi. Silat-silat kita boleh jadi penentang Nabi. Sahabat saya. Nak kata sayang sambil lepas kuliah boleh makan nasi lemak. Ini nak orang murid. Senang kan? Saya sebut pun senang. Tapi sahabat sebut dikala sebutan itu membawa kepada mati.
membawa kepada kematian. Macam yang kita sebut kan, Khubayb Al-Ansari yang dipotong dagingnya sedikit demi sedikit oleh Quraisy kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka melafaz ketika itu, Quraisy tanya, mau tak Muhammad duduk di tempat kau? Dia kata, kalau Muhammad berada di kaum keluarga dia sekarang, terkena sedikit duri pun, aku tak suka. Apatah lagi aku nak suruh dia duduk di tempat yang mana kamu nak bunuh aku sekarang. Kita kalau boleh kita lepas, saya sebenarnya bukan maksud sangat, saya pun bukan teramana sangat, biasa-biasa ya. Takut dah. Orang tak soal tak apa, orang soal takut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bagi kita himpun dengan mereka pun kita bangga. Kita boleh tengok mereka pun kita seronok. Tergamuk Syiah untuk mencerca sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gamak kita. Tuan-tuan, saya baca satu orang hantar email saja. Tanya pasal Khadijah bagi bapa dia Khuwailid untuk minum arak. Bagi bapa dia Khuwailid minum arak pada malam dia nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Mesir banyak laman web terutamanya daripada church Kristian, Koptik ni, daripada apa ni, mereka keluar tentang cerita-cerita ni. Qibti mereka petik daripada Tabaqat Ibn Sa'ad, petik daripada riwayat Imam Ahmad dan Tabari. Kononnya Khadijah pada malam Nabi SAW nak kahwin dengan Nabi tu, bapak dia tak setuju, dia bagi bapak dia minum arak, bapak dia pun mabuk. Dan bila bapak dia mabuk, dia pun pakaikan bapak dia pakaian supaya nak nampak, supaya bapak dia setuju, nanti masyarakat Quraisy yang tak setuju, pakaikan pakaian setuju, bapak setuju nak kahwin tu. Dan setelah dia dah kahwin dah semua, bapak dia sedang, pasal apa aku pakai baju ni? Dia kata, kau telah kahwinkan aku dengan Muhammad. Kenapa kau pergi kahwin dengan anak yatim tu? Aku tak setuju. Kau jangan malukan diri kau. Quraisy semua tahu kau telah kahwin. Jadi mereka keluarkan cerita-cerita macam ni untuk bawa bahawa saya teruknya Muhammad ni sampai dia kahwin pun dia tipu, bini dia tipu pak mentua dia. Ini yang kita sebut tentang masalah disiplin dalam periwayatan. Riwayat ini dianggap riwayat yang dianggap sebagai mungkar, kerana mungkar ni dia bercanggah dengan riwayat yang lebih dipercayai, di mana Khadijah sebenarnya bapa Khadijah Khuwailid telah mati sebelum daripada perjanjian Halful Fijar. Memang riwayat tu ada, tapi riwayat tu lemah, riwayat yang lemah yang tak boleh dipegang. Sebab tu bila kita sekarang ni dunia internet, semua orang boleh baca buku macam-macam, tapi orang kadang-kadang tidak ada disiplin untuk membezakan riwayat antara yang sahih dengan yang tidak sahih. Mari dengan pokok sufi pula kata sahih tak sahih sama. Lagi teruk pokok tu. Tak usah kira sahih tak sahih, ni pokok ni untuk kalau sahih tak sahih. Nak tak sahih ambil ni. Maka mereka pun canangkan bahawasanya Khadijah mati kahwin dengan menipu bapaknya dengan bagi minum arak sampai mabuk. Dan riwayat ni lah riwayat. Dan inilah yang berlaku kepada Syiah. Dia berpegang kepada riwayat-riwayat yang dianggap lemah, sedangkan ada riwayat yang lebih kuat yang cerita benda yang lain, dan riwayat itu dijadikan asas untuk mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila kita tengok hadis-hadis yang seperti ini, yang mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari saya.
Wa inna alayya dainan faqdi. Sesungguhnya aku ni ada hutang, lepas aku mati ni tolong tunai ke hutang. Jadi kita ni bila mati boleh pesan lah sebelum mati kat anak-anak, ayah ni ada hutang, kedai tu ada lebih kurang RM100 tu, tolong bayar. Ataupun pesan ayah tak ingat lah, tapi rasa ada 2-3 tempat hutang, tolong tanya, boleh. Habis dah hantar jenazah tu, boleh tak orang tanya, tuan-tuan kalau ada hutang tolong mai tuntut. Tak apa, yang tu bukan ibadat khas, yang tu nak selesaikan hutang. Masa bila dia orang nak berimpun. Tapi kalau tanya, apa pendapat kamu tentang mayat ini? Baik, ini tak ada. Ini ada. Takkan malaikat ni, boleh tak baik, dia semua kata baik. Gila. Ini katutlah. Mungkin orang nak istidlal dengan hadis. Tak, hadis tu cakap, "Idza asnaitum alaihi bi khairin, kan, wajabat alaihi jannah." Jika kamu puji mayat dengan kebaikan, wajib syurga. Antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard, antum syuhada Allah fil ard. Kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi. Maksudnya saksi yang betul. Memang bila mayat lalu, Nabi lihat orang puji dengan baik, orang kata baik. Nabi kata wajibat, wajib. Bila orang kutu mayat, Nabi kata wajib. Bila sahabat tanya Nabi SAW, tanya, Nabi kata, "Idza asnaitum alaihi bi khairin wajabatil jannah." Bila kamu puji dengan kebaikan, maka wajib syurga. Idza asnaitum alaihi bi syarrin wajabatin nar. Apabila kamu sebut dengan kejahatan, maka wajib neraka. Antum syuhada Allah bil ard, antum syuhada Allah bil ard, antum syuhada Allah bil ard. Kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi, kamu saksi Allah atas muka bumi. Maksudnya pujian apa? Pujian yang sebenar. Orang saleh mati. Orang saleh mati. Orang puji. Oh, Masya Allah lah, dia ni baiklah masa hidup dulu. Tangan-tangan tolong orang. Ada kebaikan yang buat orang kaki masjid, mai sembahyang, bukan kaki cerca orang, bukan kaki maki hamba orang. Allah bagilah dia. Orang Islam rasa happy dengan dia, rasa tenang, rasa selesa, rasa baik dia. Nabi kata kalau semua orang Islam sebut macam tu, wajib syurga. Tapi kalau semua orang Islam kata Allah mati dah dia teruk lah, sebaiknya mati. Teruk lah. Padan tu dia ni, ya Allah, aku malah nak doa dia bila dia mati okey lah. Buat nanya kita, macam wajib neraka. Tapi kalau kita tahu dia ni memang jahat, mayang dah apa dah semua, apa pendapat kamu pada mayat ini? Baik. Jahat tetapi baik. Itu saksi palsu. Dan agama larang menjadi saksi palsu. Nabi kata kamu saksi Allah atas muka bumi. Kenapa kamu jadi saksi palsu? Cuma kita tak disuruh mencerca mayat, tapi benda yang keluar secara spontanis, benda yang keluar secara spontan, di mana apabila orang Allah, dia ni jana Allah, tak mau cakap tapi tak boleh. Tapi nak tengok juga masyarakat macam mana. Masyarakatnya macam masyarakat Nabi SAW. Tapi kalau masyarakat tu semua masyarakat teruk, jahil murakab, orang buat baik kata dia ni teruk, hak depa hak jahat tu baik. Tak boleh ya. Ada satu menteri, satu orang, dia tak reti hukum makan syarak. Dia ikut satu orang pemimpin, cerita kat negara. Dia ikut pemimpin. Dia kata pemimpin kita ni rupanya teruk. Dia masa duduk dalam negeri buat perangai baik, bila duduk buat perangai tak elok, aku ikut dah. Apa pasal? Pertama, masa dia duduk dalam negeri, aku tengok dia ikut, dia sembahyang 5 waktu. Dia keluar, dia himpun-himpun. Kawan ni tak? Zuhur, dia boleh buat 2. Tuan-tuan, ada negeri ni Turki, tuan. Turki sebahagian mereka jahil sampai sekarang tu. Dia tak tahu tentang masalah jamak dan khasar. Alhamdulillah, kita tahu benda basic, tapi ada orang tak tahu. Kalau orang macam ni tak ada penilaian.
Tapi penilaian daripada masyarakat yang mana? Masyarakat yang ada nilai untuk nilai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira. Sebab tu kita boleh kata, tuan-tuan siapa yang ada hutang dengan bapak saya boleh main tuntut saya. Kalau kita kesian bapak kita bayar. Sebab katakanlah dalam hayat dia memang nak bayar, kemudian dia tak terbayar disebabkan dia tangguh ke apa, dan kecuaian tu Allah Ta'ala ambil kira, kita anak yang ada keinsafan tentang hari akhirat boleh tampung bapak kita. Kalau bapak kita memang tak mau bayar pun, mudah-mudahan dengan dia didik kita jadi orang baik, kita pergi bayar, mudah-mudahan dia selamat. Ini fadilat anak yang sah, anak yang saleh. Ini fadilat anak yang saleh. Kalau kita tak mau bayar, tak ada cerita roh bapak kita balik ke Tengah-Dong kita, tak ada. Tapi bapak kita tanggung, kita tak dosa, bukan wajib. Tapi itu tanda bir, tanda buat baik pada ibu bapa kita buat. Kalau pak kita ditinggal hutang banyak-banyak, rumah tak pernah balik, dia ni kaki karut, misalnya katalah, na'udzubillah, kemudian dia mati, dia ada hutang, orang yang tuntut, kata saya tak pernah bayar, awak hutang apa? Ni hadis kata kena bayar. Tak, hadis tak wajibkan. Hadis kata itu pilihan kita untuk buat baik ibu bapa. Kalau kita tak bayar, habis tak bayar, pak kita tanggung. Kok dia kita kata biar dia tanggung lebih, itu dia dah buat tak anal sangat, itu masalah kita lah. Tapi kalau kita kesian kat dia, kita pergi bayar. Wastausi bi akhwatika khaira, aku berpesan dengan adik-beradik perempuan kau supaya buat baik. Dia ni mati tinggal lebih kurang tak silap 9 orang anak gadis. Ni alhamdulillah. Jadi dia pesan kat Jabir sebagai abang hak besar, tolong buat baik dengan adik-adik ni. Ni kita boleh pesan. Sebagai riwayat kata dia pesan Jabir sendiri, bukan dia, Jabir bila nak mati pesan kalau boleh hajjah jangan semayang jenazah. Dia marah kat hajjah, gubernur yang mencemarkan Madinah. Kita boleh wasiat. Kita boleh wasiat. Saya kata kat sahabat-sahabat, wasiat mudah. Kita nak bila kita meninggal, urusan jenazah kita dibuat secara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin family kita tak faham, sebahagian dia banyak khurafat kampung, sebahagian yang tak semua mati tak bunyi dah perut lah, takut macam-macam kita habaq dia tak faham. Kita pesan bagi dia buat lupa, kita tulis wasiat dia, tak ada masalah. Kita kata bila mati sorak ni tolong bagi, tolong buka. Bila buka, saya meninggalkan wasiat saya supaya urusan jenazah saya ini diuruskan sama seperti yang Nabi tunjuk dalam menguruskan jenazah orang Islam. Dan saya berpesan pada fulan bin fulan, ustaz fulan bin fulan, dia faham benda ni supaya dia menguruskan jenazah. Jadi bila orang buka macam tu, senanglah cerita. Kalau tidak, tak kira abang dia kata dia ni duk mengaji, dia ni patut urus ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni kata tak apa, kita kena buat mati. Ada mati bubuh kasut mana? Kain putih tu buat kasut. Oh kacau. Tak lama lagi buat ni, buat dengan dompet sekali. Jadi macam-macam, orang nak macam-macam. Orang kadang-kadang, macam mana dia urus jenazah macam ni? Macam mana package kita ni nak pergi lain sikit. Oh, itu kacau. Orang nak pergi package tu sama dengan Nabi, tak bawa package. Kalau package kami ni macam ni, ada ni sekian. Mana sama dengan umrah. Ada package umrah, ada salah satu package masukkan. Ada malam munajat di Padang Arafah.
pergi pada musim apa? Musim haji lah. Ni pergi umrah pun pergi pada Arafah. Ni package special. Jadi orang kampung sebagai tak tahu bagilah umrah boleh pergi pada Arafah. Dia terpengaruh. Sedangkan itu adalah amalan yang mengada-adakan apa yang Nabi SAW tak buat. Dan kebanyakan orang juga, bukan kebanyakan, setengah orang, dia berfikir apabila dia boleh sikit agama ni, dia akan fikir macam mana dia nak bagi untung dengan agama ni. Saya ada sahabat saya cerita, sebahagian dalam kita cerita, sebahagian dalam masyarakat India Muslim, ke semualah, setiap Jumaat ada orang akan main kedai ke apa, main duduk di kursi hak kita duduknya, dia akan baca apa, kena bayar. Lepas tu dia atok satu kedai ke satu kedai, satu kedai ke satu kedai. Tak bagi pun orang lain semua duk buat. Setiap orang fikir, apa benda boleh buat duit dengan agama ni? Kalau orang baca macam ni, aku nak buat special punya bacaan yang bayaran dia lebih. Sekarang mati pun ada package A, package B, package C. Nak hak berapa? Nak urus 600, 1000, nak hak 2000, semua dah ada. Di Jepun sampai setengah orang tinggalkan agama kerana sami-sami ni cas kepada orang yang mati dengan bayaran yang begitu mahal. Jepun ni dia susah, identiti tak ada. Dia tak dapat bezakan antara Shinto dengan Buddha. Kadang-kadang dia rasa dia Buddha, kadang-kadang dia rasa dia agama Shinto. Bila lahir nak dapatkan nama tu kena pergi minta dekat Sami. Sami nak bagi nama ni kena cas tinggi. Nak tak lagi baik punya nama, lagi tinggi lah. Besok orang bila lahir main anak, nak panggil ustaz tahnik, dia tanya, package hak berapa? Nak mati, hak berapa ringgit dia nak? Kita berkata ni, ustaz tolong order kata syurga kelas 3 apa? Dia ingat dia pegang benda ni semua. Dia tinggal lebih kurang, Alhamdulillah dia tinggal balik pada hari ini 9 lebih kurang anak dia. Dan kita dapati ada hadis lain, Jabir ni dia kahwin dengan seorang janda. Dulu kita selalu baca hadis, Jabir bila dia kahwin, Nabi tanya, tazawwajta ya Jabir, kahwinlah wahai Jabir. Naam, tazawwajtu ya Rasulullah, aku dah kahwin ya Rasulullah. Bikran an sayyiba, anak dara ke janda? Bang sayyiba ya Rasulullah, anak dara janda ya Rasulullah. Ada bil bikr. Dia kata kenapa tak kahwin dengan anak dara? Tuda'ibuka wa tuda'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha. Engkau bermain dengan dia, dia bermain dengan engkau, engkau bermain dengan dia. Dia menjadikan engkau ketawa, engkau menjadikan dia ketawa. Dulu kita menjawab hukuman, mana lebih afdal, kahwin dengan anak dara atau kahwin dengan janda? Mana afdal lagi? Janda kan anak dara? Cakap elok sikit lah, ada janda dan anak dara. Ha? Mana lebih afdal? Ha? Hak mana kita penan? Nabi bukan nafikan kelebihan janda, Nabi sendiri kahwin dengan janda. Tapi Nabi cakap di sudut Jabir baru nak kahwin. Jadi Nabi cadangkan dia kahwin dengan anak dara lah. Sebab anak dara ni dia lebih mesra, dia tak banyak. Janda ada kelebihan. Janda kalau dia salihah, dia bagus.
Tapi kalau sama-sama, janda dan anak dara ni dari segi kita tengok, dia punya kekuatan agama pun sama. Seorang janda, seorang anak dara, secara jujur, kalau orang tanya kita kata anak dara lah. Bukan kita downgrade-kan apa, janda tu dah. Tapi secara perbandingan anak dara. Sebab anak dara ni dia tidak ada pengalaman. Nabi bercakap ikhlas pada Jabir. Anak dara ni dia tidak ada pengalaman tentang lelaki. Dia nak dara yang bagus kan? Dia tak ada pengalaman dengan lelaki. Apa pun yang suami dia bagi, dia akan terima kasih. Itu saya buat contoh dulu. Kalau suami dia bagi cincin hari pun, nak tengok pakai kantong pun, terima kasih. Dia kata. Dulu tak pakai langsung. Tapi kalau janda, kalau dia tak, ni bukan semua lah, bukan semua. Dia tengok Allah besar ni, dulu dia bagi besar ni. Dia akan demam ni lah. Sebab dia akan banding, dia akan banding yang sebelum ni. Nabi bercakap di sudut hak kalau kau nak pilih. Tapi Nabi dalam praktikalnya kahwin dengan janda. Apabila janda itu ada kualiti yang baik, yang anak dara tak ada, pilih janda, tak ada masalah. Tapi Nabi kata pada Jabir, kenapa tak kahwin dengan anak dara? Kerana anak dara pasal pak dia pesan suruh buat baik lah. Buat baik dengan adik-adik dah. Jabir kata bapa aku mati, Abdullah mati, tinggallah adik-adik beradik perempuan. Aku tak suka buat mari satu perempuan yang sebaya dengan mereka. Dan aku datangkan satu perempuan yang lebih berusia daripada mereka, janda, yang mana mereka boleh mengambil pengalaman, boleh dengar cakapnya. Nabi pun kata barakallahu fi. Semoga Allah Taala berkati kau wahai Jabir. Sebab itulah Islam ni tak ada nak menikah kena rujuk kat guru dulu. Tak ada. Nak tanya pendapat boleh lah. Tapi bukan semua ustaz. Ustaz saya nak menikah dengan anak dara ni, apa pendapat ustaz? Ustaz tak boleh semua benda dia tak tahu bagi pandangan. Tengoklah yang tak tengok bagus. Ustaz kata, dia lahir hari apa? Nama dia berapa anak huruf? Nama hang berapa? Nampak macam panas nama dia ni. Allah cerita. Tak ada. Saya bukan condemn semua tarekat, tapi banyaklah tarekat. Nak kahwin tak boleh, kena minta izin Tok Syekh tarekat dulu. Satu. Kalau hantar mai kat Tok Syekh berkenan, dahulukan Tok Syekh. Tok Syekh samakan diri. Dia Allah teruk. Manusia ni bila dia nak agama, tapi dia tak pergi Tuhan, dia pergi ke orang. Agama ni dia mesti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau pergi mengaji agama, duk balik cerita pasal Tok Syekh dia bukan agama. Main mengaji Ibn Qayyim, duk cerita pasal Tok Syekh saya hebat. Balik cerita pasal Allah, pasal Rasul. Hak duduk depan ni dia menyampaikan saja. Betul kita terima, tak betul kita tosah. Ini prinsip. Satu orang nak hormat Tok Syekh tak apalah. Tapi Tok Syekh bukan Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab memanglah bila Hafsah jadi janda, Umar pelawar Hafsah kepada Uthman. Kata anakku Hafsah ni janda, aku ingat nak bagi pelawar kat kau, kat kau. Uthman kata aku sebenarnya dalam sehari 2 hari tak berasa nak tambah bini lah. Lepas tu tanya Abu Bakar, abang kau bukan dia Umar kata aku kalau Osman tu aku tak tahu juga sekurang-kurangnya dia berjawab kat aku. Abu Bakar ni aku pergi habak dia buat apa tak tahu. Habak tak setuju cakap. Tapi Abu Bakar tahu Umar tak setuju. Umar marah pada kecil hati dengan cara dia. Lepas tu Rasulullah SAW kau dia minang Hafsah. Umar terima lah, of course. Itu better than all kan. Abu Bakar kata, wahai Umar, aku tahu hang marah kat aku. Dia kata, ya kata bapak. Aku tanya hang kata. Dia kata aku bukan tak kenal,
Tapi aku pernah mendengar Nabi SAW yadkuruha bil khair, sebut Hafsah ni dengan kebaikan. Aku rasa macam dia kenal Hafsah. Wala uridu an ufsi sirra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mau nak membongkar rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut tu aku rasa macam Nabi kenal. Aku nak tengok. Kalau Nabi pinang, aku tak pinang. Kalau dia tak pinang itu, memang aku ambil sah. Kalau tabak aku tak mau. Abu Bakar bin Desa apa pun dia bagi ke Nabi. Nabi tak kata apa, dia dengar Nabi sebut tu, cara Nabi puji Hafsah tu. Ya, saya Nabi kenal lah. Sebab tu, dan tuan-tuan tengok, Umar, anak dia, Hafsah, siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, anak dia Aisyah, isteri sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar ni masa hayat dia jadi khalifah, kesian juga kat Hafsah. Dia selalu bagi, dia muliakan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kurangkan pemberian pada isteri Nabi. Tapi kalau ada hak tak cukup, dia pergi ambil bagi beda Hafsah dengan bagi orang. Dia katakan, engkau anakku, kita ambil orang bagi ke anak menantu kita. Pasal aku pemimpin kau. Anak mendapat, apatah lagi bini. Fa asbahna fa kana awwala qatil. Maka kami pun apabila sampai hari peperangan itu, maka ternyatalah bahawasanya Abdullah ini orang yang pertama mati di dalam peperangan. Ini cerita berapa. Wa dubina ma'ahu akhar fi qabr, dan ditanam bersama dia seorang yang lain di dalam satu kubur. Orang lain itu Amr bin Jumuh. Amr bin Jumuh. Dia tak sebut, tapi nama dia Amr bin Jumuh. Dalam riwayat lain disebut. Yang ni Jabir ni ditanam sekali dengan orang lain. Pasal apa? Perang mati. Mati mana? Mati syahid. Mula-mula sahabat nak ambil syuhada Uhud ni, nak bawa balik. Nabi suruh kembalikan syuhada Uhud ni kepada tempat mereka mati. Sebab itu para fuqaha menyatakan orang mati ni kita tanam di tempat yang mati. Kalau dia mati di duduk di Bahrain lah, mati di Bahrain, tanam di Bahrain. Mati di Malaysia, tanam di Malaysia. Bahkan Al-Imam An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, dia haramkan pindah mayat tanpa sebab. Maka tak dipindah mayat tanpa sebab. Cuma orang Melayu takut kalau jauh sangat doa tak sampai. Pasal tak, tiket tu tak dapat pergi. Pasal package tu bayaran dia murah. Doa ni sampai dah tuan-tuan. Nabi suruh kita doa di mana saja kita berada. Nabi suruh kita berselawat kepada Nabi. Fasallu alayya haitsuma kuntum. Selawatlah kamu pada aku di mana kamu berada. Bukan nanti ni nak pergi ada pesan sikit, tolongkan salam kat Nabi ya. Allahumma salli wa sallim. Kita kata Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, selawat dan salam ala Rasulullah. Rasulullah. Bukan kena pergi tang kubur baru bagi salam dah. Selawat dan salam kepada Nabi di mana-mana saja. Syuhada Uhud ditanam di situ satu dulu. Summa lam tatib nafsi an atrukahu ma'al akhar fastakhrajtu ba'da 6 ashhur. Kemudian aku rasa macam tak sedap hati, tak seronok untuk membiarkan ayahku bersama dengan jenazah lain. Kemudian aku keluarkan jenazah ini selepas 6 bulan. Ni fuqaha bincang tindakan Jabir yang boleh. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh dikeluarkan jenazah daripada kubur mayat
Melainkan setelah diyakini kubur itu memang sudah reput, tak boleh buka, tak boleh bongkar. Melainkan ada benda tu kita kerajaan kata nak kena buka balik sebab ada kezaliman, dia dibunuh secara zalim ke apa, dan keluarga izinkan, dia boleh. Jabir ni tak tahu, dia ijtihad, Allah alam. Ada juga fuqaha berpendapat sama dengan Jabir. Jabir boleh buat. Dia rasa tak apa seronok pak dia duduk satu kubur dengan orang lain, dia nak pasin kubur pak dia. Maka dia keluarkan mayat pak dia ni selepas 6 bulan. Fa idza huwa ka yaumi wada'tuhu ghayra hunayata udunihi wa ghayra hunayata udunihi. Maksudnya dia kata, bila aku buka, aku dapati bapa aku ni sama saja keadaan dia macam hari aku letakkan dia tu, melainkan sedikit ada kurang sikit di bahagian telinga, tapi jenazahnya tak ubah. Dalam sebahagian riwayat, apabila pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, apabila Muawiyah bin Abi Sufyan lalukan air dan buat laluan air, dan laluan air itu lalu dalam kawasan syuhada Uhud. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, tuan-tuan akan mungkin akan tengok dia kawasan yang berpagar syuhada Uhud. Lalu di situ, dan sebahagian kaki ini terangkat. Antara kaki yang terangkat ini ialah kaki Abdullah. Pada zaman Muawiyah ni dia lagi lama, artinya hampir 40 tahun lah. Tengok sahabat yang masih hidup kenal, Jabir masih kenal kaki ni. Dia kata ini kaki bapa aku, tak cacat, orang mati. Dan kaki Hamzah mereka jumpa pun, mereka tahu ni kaki Hamzah, maka korek dan letak Hamzah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu sangka mereka yang mati pada jalan Allah itu, mereka yang dibunuh pada jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup, sedangkan kamu tak menyedarinya. Kalau betul syuhada, berdasarkan hal ini syuhada ini Allah Ta'ala pelihara jenazah. Mudah-mudahan ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan ini banyak pendapat para fuqaha mengenai hal ini tentang kebolehan, keizinan untuk menggali jenazah, menggali jenazah apabila ada keperluan dan sebagainya. Allah ada soalan. Kenapa hadis ini disebut? Hadis ini disebut kerana nak membuktikan tentang karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang-orang yang mati syahid. Wang KWSC apabila ibu mati, dia wang ni dia mesti letakkan penama. Penama ni bukan dia beri, tapi penama ni untuk orang yang akan dia, kerana dia tak boleh wasiat kepada waris. Bila umpamanya apabila ibu seorang tu mati, dia bagi tahulah nama harta KWSP ni, duit ni siapa dia nak tengok lepas bulan ni. Tak apa, abang dia tapi tengok, tapi harta tu dibahagi secara, kerana dia ada harta pusaka, dibahagi secara pusaka. Walaupun penama ni untuk urusan pejabat lah. Tak mungkin ibu dia kata, kita tak boleh, bila aku mati, segala harta aku ambil ke abang yang sulung, adik-beradik lain tak boleh dapat sebab mereka tak balik tengok aku. Tak boleh. Semua orang akan dapat, dan kita tak boleh wasiat kepada waris yang katakan kita nak wasiat kepada waris bila ada wasiat. Apakah hukum mengira
gembira wirid seperti tasbih, tahmid dan sebagainya dengan menggunakan rantai biji tasbih atau alat gembira wirid. Ada dua keadaan, wallahu taala alam. Sebahagian para ulama salaf mereka tak suka benda ni, memakruhkan, dan ada yang menganggap dia bidah. Saya berpendapat hal ini dalam beberapa keadaan. Jika sekiranya dia ya ta'abbad, maksudnya dia kata dengan kira dengan biji tasbih inilah ada kelebihan, inilah lambang agama, dan ini biji tasbih ni bila kira ni bercahaya dan seumpamanya, ini dia create, dia innovate, dia buat sesuatu yang baru dalam agama dan boleh dia anggap sebagai bidah. Dia kaitkan ibadat tasbih, dia jadikan tasbih itu pelambangan agama, jalan, dan apatah lagi jika dia menunjuk ke orang, pegang tasbih sambil jalan, orang tu tengok tu ahli zikir. Ini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Jawzi bagaimana talbis iblis menipu orang dengan menzahirkan ibadat dengan memegang tasbih berjalan untuk menunjukkan dia berzikir. Tetapi jika dia menggunakan tasbih untuk dirinya sendiri, misalnya dia nak pasti semalam dia ada zikir wirid kepada Allah, ataupun dia telah beristighfar umpamanya 100 kali. Hari ini dia berazam lebih baik, dia nak buat 200 kali. Dia nak kira dengan jari, dia tak ingat. Lalu dia gunakan sama ada tasbih ke, dia gunakan mesin kira ke, dia guna apa? Untuk remind himself, untuk ingatkan diri dia sendiri, bukan kerana dia anggap benda tu ada ibadat yang tersendiri. Ini tidak ada masalah, kerana itu bukan yang ta'abbad, dia tidak melakukan bid'ah. Sebenarnya dia hanya menggunakan alat untuk membantu diri dia. Maka kita kena lihat bagaimana benda ni digunakan. Kalau dia kata, kalau tak ada benda ni tak jadi, tak boleh lah. Ada soalan? Ya. Dan juga ada juga banyak guru pada mengenal menyerang pada sedang keadilan di negara kita. Dan itu soalannya, bagaimana kita bisa melakukan yang sudah menjadi kebenaran? Setiap orang mati berdasarkan apa yang dia niat. Jika dia niat untuk menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim, dia tak keluar dengan senjata. Tetapi dia nak bercakap dengan Muammar Gaddafi ataupun Qaddafi. Muammar Qaddafi ni tak mungkin siapa dapat cakap dengan dia. Dia dikelilingi oleh tentera, dia boleh buat apa yang dia suka. Yang zaman dulu mungkin orang boleh masuk nasihat, zaman sekarang orang cakap di tepi jalan apa, barulah mesej tu sampai kepada dia. Kalau tidak, tak ada siapa dapat sampai. Macam dalam hadis yang kita baca tentang jiran yang keluar tu, cakap dengan jiran tu tak faham, dia bawa keluar ke jalan, dia letak barang dia sehingga orang ramai cakap dengan dia baru dia faham. Saya Allah Ta'ala alam berpendapat, jika itu saja jalan yang dia ada, pemimpin sangat zalim, dan bakal pemimpin itu, duduk pemimpin itu mengorbankan rakyat sangat banyak, nak dibandingkan dengan kita memecat. Mungkin dia nak pecat dia ini, matilah mungkin. Mereka pun bukan guna senjata, dia akan bunuhlah katalah 1000 orang. Tapi dengan dia duduk di kuasa, tampuk kuasa tu, dia akan membunuh ratus ribu orang lagi akan mati. Maka mudarat yang lebih besar, Nabi SAW menyebut afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal jihad, kalimah yang benar di hadapan ataupun di sisi pemerintah yang zalim. Dini mesejnya sampai pada pemerintah zalim. Tidak ada saluran kepada Muammar Gaddafi. Kalau cakap pun tak ada, orang yang bagi pandangan besok pun dibunuh. Maka ini yang dilakukan di Libya ni, bagi saya jika dia niat, ini adalah untuk menyampaikan mesej yang benar, menasihati dia, dan mereka bunuh dia, mudah-mudahan dia mendapat pahala syahid. Dan mereka yang membunuh penunjuk perasaan ini, sedangkan mereka tak keluar dengan senjata, mereka adalah telah melakukan kezaliman. Hatta dalam bab buruh, baru ni Ahad kelas sebut, hatta dalam bab buruh
yaitu orang yang keluar menentang pemerintah dengan menggunakan keluar menentang pemerintah. Para fuqaha bahaskan, jika buruh ini keluar dengan senjata bisyaukah, dengan menggunakan kekuatan, maka kerajaan Islam yang sah boleh mengambil tindakan kepada buruh. Kerajaan Islam mengambil tindakan kepada buruh dengan menggunakan senjata. Tetapi jika buruh tidak bersenjata, kerajaan tidak boleh membunuh mereka dengan senjata. Hatta kalau mereka bersenjata yang tak hanya pedang dan seumpamanya, fuqaha kata kerajaan tidak boleh menggunakan minjani' dulu. Minjani' ni dulu senjata yang digunakan seperti lastik, peluru batu yang sekali lontar membunuh ramai orang. Maka tak boleh digunakan untuk membunuh buruh, kerana buruh ini adalah orang Islam. Sayyidina Ali sendiri apabila ditanya tentang orang Islam yang perang menentangnya, orang tanya dia, amusyrikuhum, adakah mereka itu musyrikin? Ali kata, wahum minasyirki farru, mereka itu daripada syirik melarikan diri. Yakni mereka tak buat syirik. Amunafiquhum, adakah mereka munafik? Ni Al-Baghawi sebut. Adakah puak yang menentang kita ni munafik, wahai Imam Ali, yang perang kita ni? Dan Ali kata, wal munafiquna la yadhkuruna Allah katsira, la yadhkuruna Allah illa qalila, wa hum yadhkuruna Allah katsira. Orang munafik tak sebut Allah melainkan sikit, puak lawan kita ni sebut Allah banyak. Faman hum, depa siapa? Ali kita ikhwanuna baghaw alaina, sahabat-sahabat kita melampau pada kita. Itu Ali. Adakah Muammar Gaddafi sama dengan Ali? Adakah Gaddafi sama dengan Ali yang telah membunuh orang Islam yang begitu ramai? Saya bukan sama dengan rakyat Libya ataupun apa, tetapi kezaliman dia sangat besar. Maka sesiapa yang membenarkan kezaliman Gaddafi, sekarang ni ramai semua kepimpinan kerajaan tak mahu kat dia. Dia menggunakan tentera luar untuk membunuh rakyatnya sendiri. Ini yang Nabi kata, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum 'ala dhulmi falaysa minni wa laysa minhum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar sahih. Siapa yang membenarkan pembohongan mereka, menolong kezaliman mereka, dia bukan di kalangan umatku dan aku bukan di kalangan. Maka rakyat yang keluar, selagi rakyat tidak keluar membawa senjata, membunuh orang tanpa berdosa yang tidak berdosa, maka rakyat itu jika dia mati kerana nak menyatakan kebenaran, mudah-mudahan Allah berikan pahala orang mati syahid. Jika pun tidak, dia dianggap syahid ma'arakah. Karena dalam hadis Nabi tanya, mani syuhada minkum, siapa orang syahid? Dalam hadis Muslim, sahabat kata, allazina qutilu fi sabilillah, orang yang mati pada jalan Allah, perang sabilillah. Nabi kata, idzan syuhada ummati la qalil, dengan itu syuhada umatku sikitlah. Nabi kata. Kemudian Nabi sebut, allazina qutila fil fath fahuwa syahid, orang yang mati kerana sakit perut syahid, orang yang mati kerana itu syahid, orang yang mati kerana ta'un syahid. Nabi sebut banyak orang yang mati kerana syahid. Jika mereka mati kerana nak membela kebenaran, mereka tak buat ikut luar pada peraturan, mereka tak bawa senjata memusnahkan orang Islam ataupun membakar kedai-kedai yang tak benar. Tentera yang buat benar ini semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala syahid. Ya. Adakah dia mati syahid, ada dosa yang terdahulu itu berapa semua? Dosa yang sebelum, jika dia mati syahid, mudah-mudahan Allah Ta'ala aturkan. Dia ada beza syahid ma'arakah, itu benar-benar mati syahid, dengan iaitu mendapat tak dikafan, melainkan dengan baju dia juga ditanamkan dengan darah-darah dia, dengan dikatakan pahala mati syahid. Macam perempuan yang orang mati orang tahun dapat pahala mati syahid. Walaupun sebagai pahak kata dia tanam itu tak, dia tetap solatkan jenazah, tapi pahalanya ialah pahala orang mati syahid. Mudah-mudahan mereka ni dapat pahala orang mati syahid. Ya.
Saya ini ada 3 soalan berkaitan dengan zakat. Yang pertama, wang kita yang tertipu di dalam PSBSP tahun ke tahun dan juga ditambahkan dividen, apakah kita perlu keluarkan zakat atas wang itu atau memadai kita bayar dividen sesuatu? Yang kedua, tentang orang yang penting semua ataupun mereka nak buat masjid ke nak buat sekolah tapi dia kata bayar zakat, boleh gunakan zakat untuk sesuatu perkara wakaf. Yang ketiga, apakah hukum kita memberi zakat kepada anak saudara kita dulu? Kita kata bapak betul miskin, kita bayar betul daripada kita bagi dekat jiran kita dan sebagainya. Terima kasih. Hubung yang ketiga, pertama kita boleh memberikan zakat kepada saudara mara kita jika dia memenuhi syarat orang yang layak menerima zakat. Fuqaha ada membincangkan tentang yang tak boleh diberi oleh orang yang berada di bawah tanggungan kita. Itu dibincangkan. Walaupun dalilnya agak sama, tapi ada alasan. Misalnya anak kita di bawah tanggungan kita, kita kena bagi makan kat dia, lepas tu kita pergi bagi zakat kat dia. Jadi kalau begitu dibuat, maka lama-lama habis zakat, maka nak bagi kat orang keluarga saja. Maka ini adalah satu orang bincang. Tetapi kepada adik-beradik kita, pak anak saudara kita, dia bukan bawah tanggungan kita. Pak anak saudara kita bukan bawah tanggungan kita. Bahkan isteri boleh memberikan zakat kepada suami jika sekiranya dia dapati suami miskin, dia kaya, dia boleh bagi. Suami kalau isteri walaupun dia kaya, dia tak wajib keluarkan nafkah untuk suami. Tetap suami kena keluarkan nafkah. Jadi suami miskin, dia kaya, pak dia tinggal harta, dia bagi zakat dia kepada suami. Suami ambil duit zakat tu dah belikan yang boleh tak? Boleh. Sebab itu tanggungjawab suami untuk keluarkan nafkah. Isteri bukan tanggungjawab dia. Dia kata, oh hang makan duit zakat hang sendiri dah. Dia makan duit kewajipan suami untuk pergi nafkah. Boleh tu. Bahkan memberikan zakat kepada orang yang ada hubungan keluarga lebih afdal jika sama-sama layak. Ada A, dia pun layak, B dia pun layak. Tapi A ni ada hubungan keluarga. Kita dapat pahala bagi zakat dan dapat pahala menguatkan hubungan silaturahim. Menguatkan hubungan silaturahim. Adapun berhubung dengan orang yang kata, ni boleh bayar zakat sini buat, kita taklah kena pasti dahulu. Banyak sangat dakwaan. Saya ingin menegur hal ini supaya kerajaan mengambil tindakan yang lebih serius, terutama kepada anak-anak sekolah yang digunakan oleh setengah pihak untuk mengutip derma, terutama di lebuh raya. Kita berhenti mereka ni kutip. Kita tak tahu duit ni ke mana. Pada waktu yang sepatutnya kanak-kanak lain belajar, mereka ni pergi kutip. Dan kalau kita tanya, dia sudah ada skema jawapan yang sama. Kami tidak dipaksa, kami hanya melakukan kegiatan kurikulum. Dia akan jawab benda yang sama. Kami semua tidak dipaksa, kami melakukannya dengan pilihan sendiri. Dan mereka kutip, dan siapa yang bertanggungjawab atas duit ni? Dalam sebuah negara yang kaya, wang kita banyak, petrol pun ada, macam-macam negara ni. Biar budak-budak ni kutip. Pada waktu persekolahan, kadang-kadang tanya makan ke tak, dia belum makan lagi. Ini semua kena dia. Dan sebagian orang kutip, maka dapat komisen kutip. Dia akan bagi tahu masjid di belah Bali, 100 orang main, semua masjid orang Bali. Berapa banyak masjid yang kita tak tahu. Saya bukan ni, tapi kadang-kadang saya bagi. Saya kata nak ambil kat pakcik untuk pakcik minum. Tapi bukan untuk dia. Saya tak tahu betul itu tidak. Bila kita tak jelas, kita tak bagi. Nanti habis wang zakat. Dia kena proper, dia kena beritahu. Kita tak tahu. Kalau dia kata ni mujahidin, kita bagi. Masjid asalnya tak diberi zakat. Ini kita orang Islam buat. Apatah lagi masjid sekarang dibuat dalam sebahagian tu dia tak ada ambil duit zakat. Melainkan negara yang memang miskin, tak ada apa dah.
melainkan hanya dengan zakat saja masjid boleh naik, itu kemungkinan untuk kita ambil wang zakat. Kadang masjid buat harga kubah lah. Orang bukan semayang dalam kubah tu. Harga kubah tu dekat berapa ribu. Padahal kalau bagi orang Islam dia buat macam tempat yang lain. Kita nak buat kubah kat kampung lain tak ada. Kacau. Nak hias-hias ni ambil duit lain. Tu tak tanya lagi harga lampu ada gantung tu. Sambil semayang nak tengok atas tu, Nabi larang tengok atas. Mana ada orang nak tengok lampu. Lampu tu saja 780, 100 ribu ada. Lampu tu tak patut guna. Kalau orang kata ini wang saya beri untuk buat masjid, kita buat masjid. Semua buat masjid bagi elok tak. Hias masjid, bubuh lampu yang pelik-pelik semua, ini tak termasuklah wang. Melainkan kawan tu dah izin tak apa. Kalau dia tak izin, masjid. Clear. Dan hiasan masjid ni kadang-kadang, ya pada zaman Osman mula masjid dihias. Osman mula buat tiang daripada perak. Tak apalah, tiang. Ini kita kadang-kadang macam-macam perhiasan yang tak perlu pun. Kadang-kadang buat pula ni bahagian orang nak isap rokok antara tunggu maghrib insya-Allah. Buat bala lintang. Tak apa bala lintang tu. Sebab tu masjid mana kita tengok ada tempat apa nama? Habuk rokok tu ambil buang. Ada kan nama dia? Depok tak boleh isap rokok. Tempat-tempat kerajaan tak boleh isap rokok. Di masjid boleh isap rokok. Tuan-tuan orang isap rokok ni tahu. Saya tahu kadang-kadang ada kata ni. Kadang-kadang kita tak gunakan. Saya tunjuk contoh. Ini melencong soalan ni. Kadang-kadang dia bawa kereta. Saya tulis dalam Facebook dia ni. Dia bawa kereta. Anak-anak dalam kereta, kok boleh diisap rokok? Bahaya isteri, bahaya anak. Kalau tanya fatwa saya, suami kalau isap rokok setiap hari, isteri tak tahan habuk rokok tu dan bahaya dia boleh minta pasang kahwin. Pasang cerai. Dan dia tak salah. Pasal dalam rokok semua sebut suami mana saja isteri yang merasakan suami membahayakan, dia tak boleh minta. Itu membahayakan isteri. Tu jangan kira lagi kaki isap rokok duduk dalam tanah kawang. Sambil isap rokok dia tujuh dia tak rokok dia tempat lah kat tandas. Kita tengok masuk tanah awal semua ada kata bekal kita isap. Ni semua pun isap rokok. Nabi kata ittaqul la'anain, takutlah kepada dua orang yang melaknat. Orang yang buang ayat, buang yabul, orang yang kencing atau buang najis di bawah pokok dan buang pada mata air. Pasal orang lain kan kutuk lah, nak main rehat buang pokok, tengok duk siapa buang lah. Tak guna ke mal'un dia. Nabi kata jangan takut orang laknat kita buat. Sama dengan tanda kawal, kita kata siapa pergi rosak orang pokok dia, tak guna tu. Orang duk laknat kita main kemudian. Dia tak kenal kita tapi dia laknat. Sama je orang yang tak flash, tak kecil dalam. Siapa ni? Ish, tak guna betul. Orang ni ramai orang duk meluat kat dia. Barangkali itu salah satu mungkin bala ramai kat dia. Guna harta benda orang, kalau harta benda rumah kita elok orang kan. Tak apa, artinya nak bagi zakat tak pasti. Wang yang kita wajib keluarkan zakat ialah wang yang dia panggil milkut tam, yang mana pasti jadi milik kita. Benda yang tak jadi milik kita, masih lagi duduk di tangan orang, kita tak keluarkan zakat. Hak benda hak kita mati baru nak zakat, kita tak keluar zakat. Tapi yang teguh dalam tabung haji kita keluarkan zakat. Sebab yang tu memang hak kita bila-bila kita boleh keluar. Yang mana kita tak boleh buat keluar, belum tentu dia bagi kita buat keluar. Ini kita tidak menjadi hak kita. Tinggallah dia sampai kepada hak kita sempurna, barulah kita keluarkan zakat. Ada lagi soalan?
kadzalika ja'alna likulli qaryatin mujrimun. Kami jadikan bagi setiap qaryah atau negeri ini ada orang yang zalim di kalangan mereka. Dan ya Allah menceritakan tentang bukanlah semestinya setiap zaman akan berlaku kezaliman itu. Tetapi setiap negeri apabila kezaliman itu, umpamanya apabila rakyat jahat ataupun kurang baik, dan akan ada mujrimin itu rakyat tak kawal ya, maka dia akan yamkuru fiha, dia akan buat berbagai rancangan untuk memusnahkan kita kalau dia dibiarkan. Jika sekiranya kok mana pun hatta Madinah Nabi ada orang yang zalim, ada orang yang jahat, tetapi oleh kerana unsur kebaikan itu lebih kuat daripada kejahatan, maka orang yang jahat tidak dapat yang kurufiah merancang nak musnahkan negeri itu, tetapi oleh kerana kelompok yang baik lebih kuat, maka mereka tak dapat memusnahkan. Tapi jika tidak, kepala-kepala pembesar jahat akan menguasai sesuatu negeri, walaupun hadis itu dhaif, tapi disebut bagaimana kamu wa kadzalika tuwalluna alaikum, macam mana kamu, macam itulah yang dilantik memimpin di kalangan kamu. Kamu akan dilantik berdasarkan, kalau kamu baik, pemimpin kamu pun baik, kalau kamu jahat, pemimpin kamu pun jahat. Dan ini masalah, satu lagi masalah ialah sekarang ada orang gunakan dalil ni untuk menyatakan yang jadi jahat dalam dunia Islam pasal kita semua jahat. Sebab tu kita tak sedut lawan pemimpin ni. Kalau kita tak lawan, itu tanda kita semua jahat. Tanda kita tak jahat, kita lawan pemimpin yang jahat, kerana kita tak setuju mujrimun ini menguasai negara ini atau menguasai negara-negara orang Islam. Tapi kalau satu negeri orang jahat naik berkuasa dan rakyat boleh diam semua, tanda rakyat pun jahat, tanda rakyat pun jahat. Tapi jika rakyat tak dapat terima kezaliman ini, seperti mana yang berlaku di Mesir, bukan saya kata katanya rakyat Mesir hari ini sama ada mereka lebih baik ataupun lebih kuat, lebih berkesedaran, mereka telah membuang kejahatan dan melawan. Tapi Allah kata bagi setiap negeri Allah akan menjadikan mujrimun yang akan memusnahkan negeri itu. Jika sekiranya sebab itu Nabi suruh menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Sebab itu kerja pemerintah yang pertama apa dah? Allazina immakannahum fil ardh aqamus salat wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang kami berikan kuasa pemerintah, mereka akan menegakkan salat dan mereka itu menunaikan zakat, menyuruh kepada yang baik dan mencegah daripada yang munkar. Jika tidak, mujrimun bagi setiap negeri akan memusnahkan negeri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan negeri-negeri orang Islam. Kita masih lagi berharap kepada beberapa negara, iaitu Syria. Syria ni negeri yang memang tuan pagi-pagi negeri-negeri macam ni. Tuan tengok Arab ni bila dia suka pada satu orang, dia akan sebut birruh bidam nahdi kaya qaid, dengan ruh, dengan darah kami serahkan kepada pemimpin. Tuan tengok apa sekarang, bila dia nak grup anak sokong pemimpin dia tu, dia akan kata birruh bidam nafdi kaya qaddafi, dengan darah, dengan nyawa kami berikan kepada Muhammad. Benda ni sebelum ni setiap kali negara-negara Arab dia kena beratok untuk sebut di sekolah-sekolah di hadapan gambar pemimpin mereka birruh bidam nafdi kaya qaddafi atau nafdi kaya qaddafi, dasarkan pemimpin itu Mesir. Walaupun macam Syria, rakyat miskin, tak ada makan sampai melacur, tapi tentera kuat, kejar di senjata, gambar pemimpin besar. Pagi-pagi rakyat disuruh macam menyembah pemimpin. Pagi-pagi kena sebut dengan darah,
dengan nyawa kami berikan kepadamu wahai pemimpin. Itulah yang Saddam Hussein buat. Itulah yang budak sekarang. Dan kita kena tengok juga Iran, rakyat dia bangkit. Iran ini kejam. Orang mungkin tak tahu, tapi dia ni pandai kan? Akal dia memang cerdik sikit Syiah. Dia bila rakyat dia bangkit, dia hantar kapal nak pergi perang Israel. Jadi divert isu lah. Sekali bila dah reda, dia tak perang pun. Kita tahu lah kan. Tapi dia reda, itu dia punya taktik politik lah. Mereka ada very long experience in politics Syiah. Dan dia tahu macam mana how to play the issue. Jadi tapi rakyat dia bangkit. Dan kita tengok duka cita ulama-ulama Iran mengarahkan kerajaan Iran supaya membunuh orang yang bangkit memprotes kerajaan. Alhamdulillah, harap tak ada ulama-ulama dunia Sunni yang gatai lidah nak pergi fatwa supaya kerajaan bunuh orang yang bangkit memprotes. Bahkan saya tak dengar lagi Al Jazeera tadi katakan Qaradawi mengeluarkan fatwa boleh kalau rakyat Libya nak bunuh Gaddafi pun tak apa. Pasal dia dah bunuh rakyat untuk ramai. Jadi yang pentingnya supaya jangan rakyat orang dunia Islam orang jadi ini sebab ada golongan Syiah di Malaysia ni. InsyaAllah kalau Allah takdirkan kita akan ada dialog saya dan pimpinan Syiah pada 31 bulan 3 yang akan dibuat persidangan harian dengan Expo kita nak sebut juga lah bahawasanya kita bercakap sekurang-kurangnya apabila Syiah kena tangkap. Saya bercakap, saya kata dalam media, saya kata dialog dulu, jangan tangkap orang. Masa tu dia orang pun terima kasih dia. Saya dialog dulu. Tangkap ni ala Taliban. Tapi di negara Iran, orang hak bangkit, ulama dia fatwa apa? Bunuh. Orang yang bangkit untuk kebebasan, ulama dia fatwa sebelum. Ini dua keadaan yang berbeza. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Dan saya mewakili penaga zaman pada ini Ganja Khalid untuk disilakan dengan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.